Alhamdulillah, para pelajar tamatlah huraian ayat 40 sehingga ayat 45. Sekarang kita berpindah kepada sesi mengutip beberapa faedah daripada ayat yang kita baca. Tulis faedah yang pertama, ayat yang ke-40. Afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu ke, boleh ke bagi dengar orang tuli, bagi tunjuk kepada orang buta, bagi petunjuk kepada orang sesat? Jawabnya tak boleh. Jadi ayat ini tanda pelajar Allah nak tenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka itu tuli, buta, bisu, dia tak dengar apa yang kamu cakap. Jadi Allah Ta'ala tidak akan ambil tindakan ke atas Nabi kalau mereka tak dengar. Cuma Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sangat tomak, sangat loba, sangat bersemangat dia nak sampaikan Islam itu kepada hati pengikut-pengikut dia. Tapi Allah Ta'ala sekat di sini, bukan kuasa kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka, itu di luar kuasa kamu. Kuasamu menyampaikan. Dia dengar ke tak dengar, dia buta ke tuli, bukan kerjamu. Teruskan perjuangan. Kita hari ni pun sama lah tuan-tuan. Ni ada jemaah kita ni, dia hantar mari cerita dia dengan keluarga dia. Bila kita kata marilah kita belajar Quran, kita tadabbur Quran, bagi link kuliah kita ni, dia marah. Dia nak dengar hak pelik-pelik tu. Mana ada cerita macam ni, nak dengar cerita Israiliyat, nak dengar cerita sana sini, ambil daripada mimpi tu. Suka hak lagu tu. Hak qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Abbas, qala Al-Qurtubi ni tak apa jelas. Tak apalah, itu kerja kita menyampaikan. Kerja mereka nak terima, tak mau terima, kita ada kira-kira di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada faedah yang kedua. Boleh pelajar. Faedah yang kedua, ayat 41, Allah kata apa? Fa imma nazhaban nabik fa inna minhum muntaqimun. Kalau aku matikan kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang, orang yang menentang Islam tetap aku ambil tindakan. Muntaqimun. Tengok pelajar, muntaqimun, muntaqim. Allah Ta'ala tetap akan menyeksa. Jadi sini Allah Ta'ala sebut dia ambil tindakan. Fa inna minhum muntaqimun. Adakah timbul soalan, bolehkah kita namakan Allah muntaqim? Allah yang menyeksakan orang. Sesuai ke macam tu? Jadi ada ulama tafsir kata ini bukan madhan, bukanlah satu pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut sebab dia nyatakan tindakan. Macam ayat ni, fa inna minhum muntaqim. Setelah mereka kerah kepala, mereka tak dengar kata, mereka lawan, aku ambil tindakan. Sama juga dengan ayat lain dalam surah Sajadah. Surah Sajadah ayat 22, inna minal mujrimina muntaqimun. Kami terhadap orang-orang jahat akan ambil tindakan. Jadi ayat itu muqayyadun bihalin minal ahwal. Terikat dengan keadaan barulah mari muntaqim. Maka di sini kata di sebagian ulama, kita kena kaji juga, kita kena tengok tentang kalimah muntaqim. Adakah dia termasuk dalam Asmaul Husna ataupun tidak? Sekarang ni memang salah satu daripada nama Asmaul Husna muntaqim. Jadi dia kata ayat muntaqim, dia tak mari sa, dia mari dengan ahwal. Baiklah, itu satu kajian lah, satu kajian. Ini pentingnya bila kita buat kajian, kita tengok. Jadi adakah kita kata nak panggil Allah tak ya muntaqim, ya zal jalal wal ikram, ataupun muntaqim dia mari dalam dalam bentuk ayat yang berbentuk ayat satu fasa gitu. Inna minhum muntaqimun.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Dia tak mari muntaqim gitu. Ini satu kajian. Jadi para pelajar tadabbur boleh panjangkan lagi perbahasan tentang muntaqim dalam nama-nama asma'illahil husna. Kita pindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, au nuriyannaka allazi wa'adnahum. Tengok ayat. Au nuriyan, ayat 42. Au nuriyannaka allazi wa'adnahum, ataupun sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan. Kalimah wa'ada. Ini kita ngaji bahasa Arab sikit biar berasa jelira dengan uslub Quran. Kalimah wa'ada janji. Dia boleh pakai biasanya, tulis. Kebiasaannya kalau kata wa'ada, dia guna janji baik. Janji syurga, janji rahmat, itu dipanggil wa'ada. Lawan dia wa'idun. Ada ya. Wa'ada baik. Lawan dia wa'idun, itu janji seksa. Tetapi ulama tafsir kata annal wa'da ya'ti fi syarri wal uqubah. Boleh. Wa'ada boleh dua-dua pakai. Boleh guna untuk kebaikan, janji baik dan janji buruk. Dua-dua boleh. Sebab dia bawa kalam syair tapi panjang pula. Wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Ini menunjukkan bahawa kalimah wa'ada boleh dipakai kepada dua-dua. Ala tutlaqu 'alal khairi wasyarri. Tengok dalam ini allazi wa'adnahum. Allazi wa'adnahum, yang kami janjikan kepada mereka. Jadi boleh dua-dua. Tetapi kalau kalimah wa'id hadza lisyarri faqat. Kalau kata wa'id itu untuk janji buruk saja. Kalau kata wa'dun kebiasaannya untuk baik, tapi boleh digunakan, boleh dipakai dua-dua. Ini untuk pengkaji bahasa Arab, boleh panjang-panjangkan dalam ilmu perbahasan tentang bahasa. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Fastamsik billazi uhiya ilaik, ayat 43. Naklah kamu berpegang dengan apa yang telah diwahyukan padamu dengan Quran. Limaza? Innaka ala siratim mustaqim. Kerana mu di atas jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala adalah perintah Nabi supaya berpegang. Yang kedua, Allah bagi jaminan. Mu di atas jalan yang benar. Cara berpegang dengan wahyu yang aku beri padamu. Maka di sini kata di para ulama tafsir, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi Allah perintahkan supaya berpegang dengan Quran, kita pengikut nabi lebih patut, lebih aula lagi untuk apa? Untuk berpegang dengan Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan kita mesti berpaksi kepada dalil. Mana ada dalil daripada sunnah, daripada Quran, kita buat. Dalil kita pula berdasarkan huraian para ulama, bukannya ambil dengan pembuat di tepi jalan yang tak ada kerja lah. Ini setengah orang ni bila tanya dalil, dia kata nanti kata dia punya ayat perli ni keluar dalam internet. Ayat perli dia kata apa? Nak solat minta dalil, nak zikir minta dalil. Nanti malaikat mari tanya dalam kubur, man rabbuka? Dia tanya malaikat mana dalil. Kita kata ya akhi, bercakap tengok kiri kanan, jangan duduk main macam ni. Benda alam kubur, alam barzakh, orang tak bergurau main. Nak perli orang perli kedai kopi boleh. Nak perli orang yang minta dalil, jangan perli. Kalau tak tahu cakap saya tak tahu. Kalau tahu nyatakan, hatu burhanakum. Duk perli orang kenapa? Kita ni biasa hok perli-perli ni hok tak tahu tu. Dia tak tahu. Orang dalam bahasa ada kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda dia tak boleh beri pada orang. Orang ada benda boleh beri. Mana awak punya amalan ni?
Ambil mana ni? Qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ni mana awak punya pegangan? Jumpa sen ni. Dapat ijazah bawa pokok, bawa tangki air kata orang. Apa cerita? Akhirnya bila orang tanya, celik mata. Itu je. Baiklah. Ayat yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, wa innahu la zikrul laka wa liqaumik. Wa innahu la zikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu dan kepada kaummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, dia kata ayat ini yadullu ala anal insan yarghab fi thana'il hasanil jamil. Manusia ni suka sebutan yang baik. Suka sebutan yang baik. Sebab itulah Nabi Ibrahim minta dengan Allah. Tanda doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan bagi aku tu lisan sidqin, orang sebut dengan baik. Bila aku tak ada pun orang dak sebut baik. Kata di ulama, az-zikrul jamil qaimu maqamal hayah. Ingatan yang baik, sebutan yang baik ganti daripada kehidupan. Kita ni hidup atas dunia sementara. Tapi kalau kita mati, orang dak sebut kebaikan kita, itulah panjangnya umur kita selagi kebaikan kita disebut oleh orang. Ini jasa dia lah ni. Orang ni lah dulu. Orang lalu ke masjid, masjid dicomel dibuat oleh fulan. Sekolah pondok ni dibuat oleh tok guru fulan. Mahat tapis dibuat oleh fulan. Rumah anak yatim dibuat. Jadi orang akan sebut kebaikan. Panjangnya umur manusia apabila kebaikannya disebut oleh orang sampai fi kulli zaman. Jadi sekarang ni kita tengok ulama-ulama yang besar yang meninggalkan kepada kita turas, khazanah-khazanah ilmu yang banyak, nama mereka disebut-sebut. Kalau pelajar nak kaji, ambil satu buku, nama dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama yang tak sempat kahwin, tak ada nikah. Anak tak ada. Tapi sampai hari ni beribu orang setiap hari mengatakan qala Nawawi rahimahullah, qala Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Dia tak ada anak, tak ada nikah, tak ada kahwin, mati pemuda umur 40-an mati, tapi nama dia disebut. Berapa ramai penentang-penentang mereka dulu yang menghasut penguasa supaya tangkap ulama-ulama ini. Duduk di mana mereka? Tak ada siapa sebut atas dunia ni. Kalau sebut pun orang jeh. Dia ni lah penjahat dulu, dia ni lah penghasut kerajaan dulu, dia ni lah penghasut, menggunakan akta-akta dulu untuk nak menyekat orang tu, menyekat orang ni, menyumbat orang tu dalam penjara, orang ni penjara. Tapi ulama yang mati dalam penjara, nama dia disebut sampai ke akhir kiamat. Ulama yang menghasut pemerintah untuk memenjarakan mereka, nama dia kalau disebut pun orang sebut dengan tak baik, ataupun memang langsung nama dia tidak dikenali. Allahul musta'an. Maka di sini Allah kata wa innahu lazikrul laka wa liqaumik. Marilah kita jadi orang baik. Duduk dalam Quran as-sana'ul jamil, sebutan yang baik akan memberi peringatan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pelopor kepada kebaikan. Kalau kita mati, orang akan sebut kebaikan kita. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Kalau kita mati, orang duk buka kejahatan kita. Na'udzubillah. Karena itu kata pendakwah, tulis kata-kata pendakwah ini, orang yang bahagia, orang yang bahagia, dia mati, kebaikannya tak mati. Allahu Akbar. Dia mati, kebaikan tak mati. Dakwah dia, apa kebaikan yang dia buat, orang akan ikut, orang akan sebut, orang akan turut. Alhamdulillah. Tapi manusia yang celaka, na'udzubillah, dia mati, keburukannya tak mati. Dia duk buat poster fitnah pada orang, buat video duk ngata dengan orang, buat senarai duk sebar kepada orang. Mu mati, senarai yang kamu buat akan berterusan membawa bala bencana dalam kubur kepada orang-orang yang membuat fitnah kepada orang. Wal'iyazubillah. Maka biarlah kita jadi manusia yang bahagia. Kita mati, kebaikan yang kita buat tak mati. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kita mati, keburukan yang kita buat tak mati. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah perbincangan kita ayat 40 hingga 45 dengan kita mengutip 5 faedah
pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 46 dalam siri yang akan datang.